Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala malam ni dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu walaupun diadakan secara online. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati pertemuan kita pada malam ini dan mudah-mudahan majlis ilmu kita walaupun ringkas, walaupun singkat, tetapi ada sesuatu manfaat dan ada sesuatu ilmu yang kita boleh ambil dan kita boleh kongsi bersama. Hadirin muslimin yang dikasihi rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ni di kesempatan masa yang ada satu hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya nak kongsikan berkenaan tentang 6 hak sesama muslim. Hadis ni adalah riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslim 'alal muslim sittah. Iza laqitahu fasallim alaihi wa iza da'aka fa'ajibhu wa iza stansahaka fansahahu wa iza atasa fahamidallah fasammithu wa iza marida fa'udhu wa iza mata fatba'ahu." Rawahu Imam Muslim. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman ataupun Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini hak seseorang Muslim kepada Muslim yang lain, dia ada 6 kata Rasulullah. Yang pertama, kata baginda Nabi, bila kamu bertemu maka ucapkanlah salam kepadanya. Bila kita berjumpa dengan orang, maka hak kita adalah kita memberikan salam kepada orang lain. Yang kedua, bila kamu diundang, dijemput kepada ataupun datang sesuatu majlis, maka penuhilah undangan sahabat kamu yang lain. Yang ketiga, bila kita diminta untuk menasihati, maka berilah nasihat dan berilah pandangan kepada orang yang berhajat kepada kita. Yang keempat, bila sahabat kamu bersin, maka ucapkanlah yarhamkallah. Yang kelima, apabila sahabat kamu sakit, maka jenguklah dia, kata Rasulullah. Dan apabila salah seorang daripada kalian meninggal dunia, maka iringlah jenazahnya sampai ke kubur ataupun ke pemakaman. Hadirin sekalian, dalam hadis ini Nabi nak bagi tahu kepada kita tentang adab, tentang hak dan bagaimana pergaulan kita bersama-sama ataupun kehidupan kita dalam masyarakat. Bagaimana keenam-enam perkara ini diadunkan dan disuruh kepada kita untuk kita laksana dan kita lakukan. Pertama, kata Rasulullah, bila kamu berjumpa dengan sahabat kamu yang lain, hendaklah kamu bagi salam. Hadirin sekalian, yang pertama ni bagi salam. Salam itu artinya ialah kita sebarkan kasih sayang. Salam itu artinya kita sebarkan orang kata apa, perhubungan. Dengan memberi salam, kita dapat merapatkan hubungan. Ni Nabi suruh kepada kita untuk kita sentiasa bagi salam. Kerana dalam ucapan salam tersebut, pelbagai doa yang kita doakan kepada sahabat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, yang pertama kita doakan kesejahteraan untuknya. Assalamualaikum. Yang kedua, warahmatullah, rahmat Allah kepada kamu. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang ketiga ialah keberkatan yang Allah Ta'ala berikan dan kurniakan kepada kamu. Bayangkan bila kita bagi salam ni, doa yang kita berikan kepada sahabat tadi. Dan dia pun membalas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun berikan jawapan yang sama seperti mana kita ucapkan. Maka inilah hak seorang Muslim, saling mendoakan antara satu sama lain. Kalau kita tengok Islam ini ataupun lafaz salam ini adalah lafaz yang special. Kerana lafaz salam ini boleh digunakan pada bila-bila masa, pada bila-bila waktu dan di mana saja kita berada. Dia berbeza dengan ucapan-ucapan daripada bahasa-bahasa yang lain. Kita ambil contoh seperti mana bahasa Inggeris. Pagi dia akan jumpa orang, bila dia bersapa dia akan sebut good morning sir.
dia akan sebutkan sebagai good morning, selamat pagi. Nanti petang sikit good evening sir. Malam nanti good night, good afternoon dan sebagainya. Maksudnya banyak good yang mereka gunakan. Tapi kita pagi ke, petang ke, siang ke, malam ke, subuh ke, perkataan yang kita gunakan ialah Assalamualaikum. Sangat-sangat indah ucapan yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada kita untuk kita amalkan. Kerana itulah bagi salam ini dia sangat special. Yang kedua, kata Rasulullah berikan ataupun Nabi suruh kepada kita ialah bila sahabat kita undang kita datang ke sesuatu majlis, maka sebolehnya penuhilah undangan sahabat kamu tadi. Dan yang dimaksudkan undangan dalam hadis ini kata ulama ialah undangan walimatul urus ataupun perkahwinan. Bila sahabat kita jemputlah majlis walimatul urus, dia kahwin dan sebagainya, maka sebolehnya kita kena penuhi impian dan permintaan sahabat tadi. Beza dengan kenduri ataupun berbeza dengan undangan-undang yang lain. Kenduri dan sebagainya tu sunat sajalah. Tapi bab kahwin walimatul urus itu wajib untuk kita datang. Kalau tak datang, kita kena bagi tahu kepada sahabat kita tadi. Ala kulihal Nabi nak bagi tahu kepada kita bila ada orang jemput maka datanglah, penuhi permintaan sahabat tadi, datang jumpa dengan sahabat tadi kerana memenuhi impian dan memenuhi undangan salah satu daripada yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan yang ketiga, bila seseorang mempunyai hajat, dia minta pandangan, dia minta nasihat kepada kita, maka berilah nasihat yang terbaik kepada sahabat kita tadi. Umpamanya ada orang dia percayakan kita, lalu dia minta pendapat kita. Dan berikanlah pendapat dan berikanlah pandangan yang terbaik kepada orang yang berhajat meminta nasihat dan meminta pandangan daripada kita. Dan yang keempat, kata Rasulullah, bila salah seorang daripada sahabat kamu sakit, maka kamu kena jenguk, maka kamu kena tengok. Hadirin sekalian, sidang pendengar sekalian, bila kawan kita sakit, maka kita kena ziarah. Sebab bila orang sakit ni, kadang-kadang dia punya mental down, dia punya motivate dia rendah. Lalu bila ada orang datang ziarah, dia akan rasa gembira. Orang yang sunyi, dia akan rasa terisi dan sebagainya. Hebatnya kuasa ziarah ini lagi-lagilah kepada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang sakit, demam dan sebagainya. Sebab itulah bila sahabat kita sakit, maka jenguklah sahabat kita. Cuma bila kita ziarah kepada orang yang sakit, ada bahagian dan ada adab yang kita perlu jaga. Antaranya ialah bila kita ziarah orang sakit, jangan berlama-lama. Sebab orang sakit ni dia ada waktu-waktu dia. Kadang-kadang dia nak uruskan diri dia nak berehat dan sebagainya. Maknanya kita ziarah tu sekadarnya. Yang kedua, cerita benda yang menggembirakan hati dia. Jangan cerita tentang penyakit dia. Ni kadang-kadang kita menakutkan dia lagi. Kita cerita benda yang menggembirakan hati dia, yang tidak menggundah gulanakan hati dia, yang boleh dia terhibur dan sebagainya. Yang ketiga, kalau boleh bawalah bekal ataupun bawalah buah tangan untuk orang yang kita ziarah. Dan yang keempat, kalau boleh juga, maka berilah sedikit sumbangan kepada orang yang kita ziarah tadi, meringankan beban yang sedang dihadapinya. Kerana itulah ziarah kepada orang sakit ini amat dituntut oleh Rasulullah kepada kita, disebabkan orang yang sakit ini dia memerlukan sokongan dan dukungan daripada orang yang berada di sekeliling. Hadirin sekalian, dan yang kelima, yang keenam disebutkan kepada kita, bila salah seorang daripada kamu meninggal dunia, maka pergilah ziarah kepadanya dan pergilah iringi jenazah tadi sampai ke perkuburan. Kenapa Nabi suruh kepada kita untuk ziarah kepada jenazah? Tidak lain dan tidak bukan supaya mendatangkan keinsafan dan mendatangkan
keinsafan dalam diri orang tersebut. Bila kita ziarah orang sakit ataupun bila kita ziarah orang mati, ni akan timbul kesedaran dalam diri kita. Satu hari nanti kita akan diperlakukan seperti mana orang yang setelah mati. Tengok satu jenazah, satu tubuh badan terbujur kaku, lalu orang lain menguruskan jenazah kita. Lalu begitulah hidup manusia ini, dia tidak boleh sombong, dia tidak boleh angkuh. Kerana hidup manusia ini dia saling memerlukan antara satu sama lain. Bayangkan hadirin ataupun sahabat sekalian, orang yang mati kita melihat dalam pengurusan dia, dia dimandikan, dikafankan, disembahyangkan dan dibawa ke liang lahat. Tidak ada manusia yang boleh menguruskan jenazah dia sendiri. Lalu dalam hidup kita ni kita jangan sombong. Kerana hidup manusia dia saling memerlukan antara satu sama lain. Kan? Sidang pendengar sekalian, kita bayangkan hebat macam mana seseorang tadi dia tetap memerlukan orang lain dalam kehidupan dia. Kita ambil satu contoh seorang doktor. Doktor yang pakar. Kita ambil contoh doktor pakar gigi ataupun dipanggil sebagai dentist. Dentist yang pakar, satu ketika Allah Ta'ala uji dia dengan sakit. Walaupun doktor tadi adalah doktor yang pakar, bila Allah Ta'ala uji dia dengan sakit gigi, maka dia memerlukan doktor yang lain untuk merawat dia. Dia kena pergi ke klinik yang lain dan dia akan minta sahabatnya yang lain untuk mencabut giginya ataupun tampal giginya yang rosak. Sebab dia tak boleh buat sendirian walaupun dia seorang doktor pakar. Kan tak adanya kita tengok doktor pakar dia cabut gigi dia sendiri. Kan dia nganga mulut dia besar-besar, dia bius, kan kemudian dia cabut gigi dia sendiri, tak ada. Kan tak pernah kita jumpa kecuali dalam cerita Mr. Bean. Kan kalau dalam Mr. Bean tu adalah dia cabut gigi dia sendiri. Kan tu Mr. Bean, kan dia buat kita terhibur. Tapi doktor yang pakar dia memerlukan orang lain dalam hidup dia. Hebat macam mana sekalipun orang tadi, dia tetap memerlukan orang lain untuk menyelesaikan masalah dia. Lalu hidup manusia ini dia jangan sombong. Akan kita hidup dalam bermasyarakat, maka kita jangan sombong. Satu hari nanti kita memerlukan orang lain yang ada di sekeliling kita. Kita rasa sekarang ni kita boleh hidup sendirian, pergi kerja, balik kerja, akan kemudian kita bercuti, kita rasa. Tapi satu hari nanti kita memerlukan orang berada di sekeliling kita untuk membantu menyelesaikan masalah kita. Kerana itulah tuan-tuan hadirin sekalian, 6 perkara ini Nabi bagi tahu kepada kita tentang adab hidup dalam bermasyarakat, hidup dalam komuniti, hidup dalam keadaan rakan sekerja dan sebagainya. Selalu bagi salam. Akan bayangkan bagi salam merapatkan hubungan. Kemudian dia bagi salam, dia senyum pula. Oh, banyak pahala yang dia akan dapat. Bayangkan ni Nabi bagi tahu kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bila orang jemput kita datang ke rumah, maka penuhkanlah undangan ataupun datanglah jemputan tadi, penuhi jemputan tadi. Yang ketiga, bila orang ada hajat, minta nasihat, minta pandangan, maka berilah pandangan dan nasihat kepada orang yang berhajat kepada kita. Dan yang keempat, disebutkan bila sahabat kita tadi bersin, akan Hashim dan sebagainya, maka bila disebut Alhamdulillah, maka kita ucapkan Yarhamkallah. Akan moga-moga Allah Ta'ala merahmati kamu. Dan yang kelima, disebutkan bila seseorang tadi sakit, maka kita kena pergi ziarah, kita kena pergi jenguk kawan kita yang sakit. Dan yang keenam, bila sahabat kita meninggal dunia, ahli qaryah kita meninggal dunia, ahli taman kita meninggal dunia, sahabat kita meninggal dunia, maka disunatkan kepada kita untuk kita pergi ziarah untuk mengambil iktibar daripada apa yang berlaku di hadapan mata kita. Dan kalau boleh, kata Rasulullah, maka kamu iringlah jenazah tadi sampai ke tanah perkuburan. Bayangkan besar fadilat orang yang pergi mengusung ataupun pergi mengiringi jenazah tadi pergi ke tanah perkuburan. Hadirin sekalian, ni 6 perkara yang saya dapat sampaikan pada malam ini. Seberengkas, mudah-mudahan dia memberikan manfaat dalam kehidupan kita sehari-harian sebagai kita menjadi khalifah, sebagai kita menjadi makhluk di atas muka bumi Allah Ta'ala. Dalam hidup kita ni, kita tak boleh hidup dalam keadaan sendirian. Kita hidup dalam keadaan bermasyarakat, kita hidup dalam keadaan berkomuniti,
maka ada adab dan ada akhlak yang diajarkan dalam Islam untuk kita hidup di atas muka bumi Allah Ta'ala, untuk kita hidup dalam komuniti dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkati pertemuan kita pada malam ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan manfaat dan kefahaman kepada kita dalam agama kita, dan mudah-mudahan kita ini menjadi golongan minal lazina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Bila dengar benda baik, maka kita berusaha untuk mengamalkan kebaikan yang kita dengar. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang datang dari kelemahan saya sendiri. Saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Fiza. Selamat berkenalan kepada semua rakan-rakan. Terima kasih di atas jemputan ni. Sebenarnya jemputan ni daripada Hafizah. Jadi saya berkongsilah sedikit ilmu macam mana kita boleh kukuhkan kewangan dengan aset simpanan emas. Okey, rasanya macam saya nampak dengan aspirasi PMJ, kita panggil PMJ ni nampaknya dia sangat sesuai, sebab kita tengok aset emas ni ramai digunakan oleh peniaga kecil-kecilan kan, di mana emas ni digunakan sebagai salah satu cara dia diversify simpanan. Ada juga yang gadai emas untuk rolling duit perniagaan macam itulah. Okay, so kita minta Fizah bantu untuk buat slideshow . So sementara tu saya perkenalkan diri. Okay, thank you Fizah. Saya sebenarnya adalah saya pekerja sepenuh masa di Telekom. Okay. At the same time saya ni memang minat kewangan sejak daripada muda lagi, suka kewangan dan sekarang ni saya bergiat secara aktif di mana bantu ramai orang untuk kukuhkan kewangan dengan aset simpanan emas. Okay, jadi saya dah ada 4,000 lah penyimpan emas di bawah saya dan saya berkongsi setiap hari di saya punya social media. Okay, boleh teruskan je Fiza. Okay, so sedikit ta'aruf tentang diri saya. Saya boleh panggil Farah. Okay, saya di Public Gold ni adalah 3-star founder master dealer. Dah berumah tangga, anak 5 orang. Alhamdulillah. Dan top producer di Public Gold, kekal setiap bulan top producer. Okay, dan saya punya misi setiap tahun, memang setiap tahun saya ada misi nak membantu 1,000 orang untuk kukuhkan kewangan melalui aset simpanan emas. Saya memang minat personal finance daripada muda lagi. Jadi saya memang pelbagaikanlah simpanan saya, bukan emas je. Saya ada unit trust dan lain-lain lagi lah. Okay, so penyimpan emas saya dah ada 4,400, Empire dah 11,000. Jadi untuk rakan-rakan yang ingin nak mengenali lebih dekat, boleh follow saya dekat TikTok. Saya paling aktif dekat TikTok. Okay, nama penuh Farah Aiza. Kalau nak follow dekat Instagram pun boleh juga. Okay, Farah_Aiza. Okay, so manakala saya ada Telegram untuk tambah ilmu kewangan, nama Telegram saya search saja. Nama dia Hebat Emas. Dekat sini saya berkongsi ilmu kewangan dan info emas. Okay, insyaAllah. Right, boleh teruskan. Okay, kita bagi sedikit overview apa sebenarnya yang berlaku dekat Malaysia. Sebab ini fakta yang kita tak boleh nak abaikan, kena ambil tahu. Sebab memang banyak juga masalah di mana rakyat Malaysia ni tiada simpanan. Kalau kita tengok dekat sini kan, ini antara keratan berita pada 31 Oktober 2020 dari berita harian, dari Sinar Harian. Kalau kita tengok memang 75% rakyat Malaysia tiada wang simpanan walaupun RM1,000. Memang sangat merisaukan kan. Right, yang kedua 43% rakyat Malaysia ni dia membelanjakan semua pendapatan. Maksudnya 43% orang ni memang tak ada simpanan. Sebab itulah dia relate dengan atas ni. Tak ada sebarang simpanan. Okay. Dan yang fakta yang terakhir ni adalah 83% pekerja swasta dia ada simpanan kewangan selama 2 bulan sahaja. Okay. So sangat bahayalah bila kita tak ada simpanan. Jadi kita nak bantu orang ramai tentang simpanan. Okay. Okay, sebenarnya untuk kita ada kewangan yang kukuh, pertama sekali kita perlu wajib buat simpanan. Itu adalah formula asas, basic pengurusan kewangan kan. Jadi saya bermula dulu dengan formula urus gaji
di mana sebenarnya cara yang paling mudah untuk kita urus gaji dengan baik, sebenarnya kita kena ada 3 jenis bank. Okay, kalau kita tengok kat sini, kita ada bank A, bank B dan bank C. Jadi saya bagi contoh, katakanlah kalau gaji kita RM2,000 dekat sini, bank A ni adalah tempat gaji kita masuk, kita belanja belanja harian, komitmen bulanan, bayar rumah, bayar duit motor contohnya, dekat sini adalah nama dia bank A. Okay, so kita ada satu bank account. Dekat sini kita memang simpan 80% daripada gaji tadi tu. So 1,600 lah perlu kita nak belanja. Nak belanja 1,600 untuk bahagian belanja dan komitmen bulanan di bank A. Okay, so seterusnya adalah bank B. Sebab bila kita dah penat bekerja, kita perlu self reward juga. Okay, bagi reward untuk diri sendiri, kita bagi allowance 10%. Ni contohnya mungkin nak makan nak makan kat luar, nak pergi shopping dengan kawan-kawan. Okay, so yang terakhir adalah bank C. Bank C ni adalah simpanan wajib setiap bulan 10%. Jadi haram digunakan. Sebab apa? Sebab kita memang nak simpan, tak nak sentuh bank C ni. Sebab yang kita boleh sentuh untuk kita punya self reward tadi adalah dekat bank B. Okay, so ini adalah formula paling mudah sekali untuk urus gaji. Untuk orang yang komitmen dia dah kurang dekat bank A ni, jadi dia perlu simpan, dia boleh naikkan simpanan daripada 10 kepada 20% contohnya. Okay, so bagi saya sebenarnya gaji 2,000 ni mungkin agak susah juga kan untuk belanja harian. Jadi sebenarnya orang yang gaji 2,000 ni perlu cuba carilah pendapatan tambahan supaya dapat naikkan simpanan. Okay. Okay, so persoalannya adalah dekat mana nak simpan. Okay, so dekat sini saya ada buat saya tunjuk. Ni buku pertama yang mengubah persepsi saya tentang personal finance. Nama dia Total Money Makeover. Buku ni memang best. Saya lepas kahwin saya terus beli buku ini. So buku ni dia memang cerita tentang savings dan debt free. Dia memperjuangkan prinsip tu. Okay, antara yang dia cakap adalah savings without a mission is garbage. Maksudnya dah lah kita simpan kan, tapi dia cakap garbage. Dia sama juga macam Robert Kiyosaki lah. Dia cakap savers are losers. Sebenarnya dia berkaitan dengan dekat mana kita simpan duit tu. Sebab duit ni sebenarnya kalau kita simpan dekat medium yang tak bagi pulangan tinggi, tak kalis inflasi, sebenarnya duit tu tak growing. Jadi kita perlulah kenal pasti dekat mana platform yang bagi pulangan yang lebih tinggi. Okay, so dekat sini saya buat dua bahagian di mana simpanan yang bagi pulangan tinggi dalam jangka masa panjang, contohnya macam unit trust, emas dan juga saham. Okay. Yang kedua adalah pulangan rendah ke sederhana. Yang ni dalam tempoh jangka masa pendek juga. Okay, so kita perlu ada dulu dana kecemasan 3 hingga 6 bulan gaji dalam bentuk wang tunai dalam ASB atau tabung haji. Jadi selebihnya itu kita dah simpan untuk diversify untuk long term. Jadi long term dekat sini contohnya macam emas, unit trust, okay. So bila kita nak menyimpan ataupun kita nak buat pelaburan ni, kita mesti kena ada ilmu, okay. Jadi contohnya macam kita sendiri bantu penyimpan emas. Macam mana cara nak buat simpanan dengan cara yang betul dengan berilmu, okay. Alright, so bila kita faham tadi dia kata savings without a mission is garbage, sebenarnya dia ada kaitan lah dengan compounding return ni. Saya bagi contoh kat sini, kalau kita simpan dekat aset yang pertama yang bagi 10% return, berbeza dengan orang yang simpan dekat medium yang bagi 5% return ni, sebenarnya memang jauh perbezaan dia. Kita tengok kalau 10% ni dia punya kalau dia menyimpan RM5,000 starting, lepas tu simpan selama 25 tahun, dividen setiap tahun 10%, dan setiap bulan dia simpan RM1,000. Nanti selepas 25 tahun dia punya duit, dia dah jadi jutawan sebab dia dah ada 1.2 million. Tapi berbeza kalau orang yang simpan amount yang sama, tengok amount dia semua sama macam orang yang pertama tadi, tapi return dia 5% sahaja. Okay, so dekat sini kita nampak dia punya simpanan baru 602,000 selepas 25 tahun.
So sangat penting untuk kita faham dekat mana kita simpan, sebab kalau simpanan tersebut bagi pulangan yang konservatif kan 4%, 5%, bila kita simpan dah bertahun-tahun kita nampak perbezaan dia menghampiri lebih daripada 600,000. Jadi rugi dekat situ. Jadi inilah yang bila saya faham perbezaan antara contoh emas, ASB dan tabung haji, bila dah cukup saya punya simpanan dekat dana kecemasan tersebut, saya alihkan dalam bentuk aset emas sebab dia punya peningkatan emas ni sangat tinggi untuk long term, okay, 8 hingga 10%. Okay, seterusnya. So kenapa kita simpan emas? Ini menjadi persoalan ramai orang. Okay, terutamanya anak-anak muda lah tanya kenapa perlu simpan emas kan? Sebenarnya faktor utama yang menentukan masa depan kita ni bukan ekonomi tau, tapi psikologi. Sebab bila kita pegang duit, kita memang rasa seronok nak berbelanja. Ini memang masalah yang dihadapi oleh ramai orang. Simpan duit, contoh 200 setiap bulan, hujung tahun sepatutnya ada 2,400. Tapi rasa nak berbelanja. Bila tengok banyak amount duit dalam bank, rasa nak ada je idea datang nak belanja. Tapi berbeza. Kalau orang yang dah belajar simpan emas, dia dah ada aset emas sendiri, dia dah ada aset emas sendiri dekat tangan, dia memang rasa aura dia tu berbeza. Sebab emas ini memang seronok dikumpul dan seronok nak kumpul lagi. Dan kita akan sayang nak jual. Okay, so bila kita sayang nak jual dan nak kumpul lagi, dia dapat bantulah elak kebocoran duit kita. Jadi selalunya kalau orang tanya kenapa sebab utama you simpan? Sebab utama adalah kita nak tutup kebocoran dompet, kebocoran wang. Kalau contohnya dekat Public Gold kita boleh simpan serendah 100. Kalau selama ni 100 ni kita belanja beli macam-macam benda yang tak berfaedah lah, tudung, handbag kalau perempuan kan. Jadi bila kita dah start menabung aset emas, kita dah dapat immediately dapat bantu elak kebocoran wang. Okay, itulah bezanya aura simpan emas. So kita tengok kenapa nenek moyang kita zaman-zaman dulu dah simpan emas. Contoh arwah embah saya. Dia setiap kali dapat duit daripada hasil bertani, dia akan beli rantai, cincin. So sebenarnya daripada zaman nenek moyang kita dah faham kan? Betul tak? Dah faham manfaat aset emas. Sebab dia tahu harga emas pasti akan meningkat dan emas ni yang akan digunakan oleh cucu cicit dia untuk sambung belajar dan sebagainya. Jadi kita tengok sejarah harga emas tahun 2000 di RM35 je. Okay, even kalau kita tengok tahun 2020 harga emas lebih kurang dalam RM260, 260. So hari ini harga emas dah naik jadi RM330. Nampak tak beza? Sangat banyak. Sebab itulah sebenarnya kita tak boleh menunggu. Kita simpan dan kita tunggu harga emas naik. Nurul Hafizah tanya hari ni 1 gram berapa? Hari ni kalau tak silap saya RM321 hari ni okay. So sebenarnya kita tak perlu tunggu harga emas terbaik, kita simpan je sikit-sikit. RM100 boleh, RM200 boleh, sebab kita punya mindset kita dah tahu simpan emas ni untuk long term. Sebab bila long term kita tengok confirm harga dia akan meningkat. Okay, so beli emas dan tunggu, bukan tunggu bila nak beli emas. Okay, so biasanya orang yang dia rasa dalam tempoh jangka masa pendek dia nak jual ni sebab dia tak ada dana kecemasan. Jadi selalu saya nasihatkan kalau anda memang tak gunakan duit ini dalam tempoh 2 tahun baru simpan emas. Tak naklah kita gunakan duit yang kita akan guna dalam tempoh jangka masa pendek. Okay, so simpan duit yang dah ada yang confirm memang tak akan guna, baru kita simpan dalam bentuk aset emas. Okay, right. Nanti ada sebarang soalan tak apa, tanya saja dekat ruangan komen. Okay? So kita tengok kisah pelarian Vietnam tahun 1995 sampai 1975 di mana sebenarnya orang Vietnam ni memang ada tabiat menyimpan emas turun-temurun. Dia dah ada tabiat sihat ni daripada dulu. Sebab apa emas ni memang aset yang mudah alih. Jadi apa yang berlaku untuk kisah pelarian Vietnam ni, mereka bila berlaku peperangan mereka jual tanah dengan rumah sebab nak selamatkan diri. Rumah dengan tanah memang tak boleh dibawa lari, jadi mereka jual dan tukarkan duit dalam bentuk aset emas. Jadi aset emas ni boleh dibawa ke mana-mana, jadi dia memang aset mudah alih.
Okay, so sama jugalah kalau berlakunya peperangan dan sebagainya, contoh ketidakstabilan politik, ekonomi, emas boleh dibawa ke mana-mana sahaja sebab semua negara memang menerima emas. Kerana emas ni penyimpan nilai yang tersendiri. Jadi jangan risau. Jadi sekarang ni saya kalau travel ke overseas pun saya bawa emas saya juga sebagai backup saya punya dana travel saya. Okay, even kawan-kawan dealer ada yang bawa menunaikan haji, ada bawa pergi menunaikan umrah sebab emas ini diterima di Arab Saudi, boleh dijual. Jadi jangan risau. Okay, so dia aset yang sangat mudah alih. Rumah dengan hartanah tak boleh kan nak dibawa, nak dimudah alih, sangat-sangat susah. Okay, so ni aset yang paling mudah lah untuk kita bawa ke mana-mana. Kita tengok kalau saya ada rumah, ni rumah saya dah habis bayar. Saya ada 5 orang anak. Tapi macam mana saya nak wariskan rumah ni dekat anak-anak? Tak dapat kan? Takkanlah abang dapat bilik depan, adik dapat bilik belakang. Cuba kita fikirkan. Okay? Jadi emas adalah aset yang paling mudah untuk kita warisi. Jadi contohnya kalau saya ada 5 ketul, contohnya dinar macam ni. Dinar macam ni, saya ada 5, anak saya 5 orang, saya dah boleh bahagi-bahagikan kepada anak-anak. So sangat mudah. Even sekarang mak saya dia kumpul juga emas fizikal macam ni, yang macam dalam gambar ni. Bila kita tanya, dia kata dia nak bagi dekat cucu-cucu. Nanti bila tiba saatnya dia nak bagi dekat cucu-cucu. Biasanya nenek kita pun dah ada, mak-mak nenek kita dah ada fikiran yang sama macam monyang yang dulu. Diorang dah ada emas untuk diwariskan kepada anak-anak. Okay, so macam tanah, rumah macam ni kan, dia akan melalui proses yang panjang untuk jual. Kawan saya nak jual rumah semula ambil masa 2-3 tahun. Betul tak? Tanah lagi lah susah nak jual. Dia ambil masa. Jadi lepas dah jual, dah settle proses jual, barulah boleh bahagi-bahagi kepada 5 orang anak contohnya. Okay. So emas aset yang paling mudah lah untuk kita kumpul dan untuk kita warisi. Okay. Saya rasa kisah 1 dinar yang telah digunakan sejak zaman Rasulullah lagi, 1400 tahun dahulu, nilainya sama dengan seekor kambing dan sampai hari ni sama nilainya dengan seekor kambing. Ni 1 dinar. Ni saya rasa ramai orang selalu dengar cerita ni kan. Jadi sebenarnya bila kita tengok berapa peratus kadar inflasi terhadap nilai emas ni sebenarnya tak ada. Langsung 0% inflasi sebab macam saya bila nak buat akikah anak, dulu saya kena bayar RM600 untuk seekor kambing. Tapi kalau hari ni saya nak beli seekor kambing, nak buat akikah, RM600 dah tak boleh. Tapi kalau saya bawa 1 dinar, saya boleh beli lagi seekor kambing. Itulah hebatnya kuasa emas. Okay, emas dinar. So emas dinar ni memang dia pernah digunakan di dalam sejarah mata wang Islam. Okay, 1 dinar ni bukan 1 gram 1 dinar ni 4.25 gram. Nilainya hari ni lebih kurang dalam 1,300. Kalau saya nak buat akikah anak, saya boleh bawa je sekeping 1 dinar ini untuk buat akikah. Tapi baru seekor lah kan, sebab anak lelaki 2 ekor, 2 ekor kambing kan. Nak juga buat, boleh-boleh. Lepas ni saya boleh tunjuk cara dia. Kumpul emas yang paling saya selalu sarankan, kumpul 1 dinar. Sebab 1 dinar ni yang paling kecil lah amount ni, yang paling affordable di kalangan penyimpan emas. Sebab lebih kurang 1,300 kan harga dia. Okay, 1,300 menghampiri 1,400 sebab dia makin meningkat. Okay, so itulah dia emas kali inflasi. Kalau RM600 dulu boleh beli kambing, hari ni tak boleh beli kambing dengan 600. 1 dinar boleh beli kambing dari dulu sampai sekarang. Okay. Okay, so seterusnya dia adalah aset yang paling mudah untuk kita miliki. Saya dah pergi survey nak beli rumah baru dekat area sebelah Cyberjaya contohnya. Harga rumah RM700,000, RM800,000. Jadi untuk kita yang umur dah macam ni, kita tak sanggup nak buat hutang untuk 30 tahun kan. Ramai orang macam tu juga. Tak sanggup nak buat hutang. Sebab kita ni bukanlah orang yang kaya-kaya sangat kan. Nak ada komitmen sampai 30 tahun. Jadi yang aset yang paling mudah untuk kita kumpul adalah aset emas. Sebab
Di Public Gold ni kita boleh mula serendah 100. Siapa ada modal 100, mula 100. Siapa ada modal nak beli dinar, contohnya tadi hampir 1,400, beli terus 1,400 satu dinar. Okay. So sebabnya dekat Public Gold ni kita ada platform boleh simpan 100 dan tiada komitmen bulanan. Jadi 100 hari ni dapat 0.3 gram emas, jadi kumpul sikit. So memang sangat-sangatlah mudah nak dimiliki. Kalau kita tengok beli tanah ni saya pernah survey juga tanah. Nak beli tanah ni modal dia besar. Lepas tu urusan lawyer kan. Urusan lawyer yang ambil masa lah. Dengan pemaju lah, dengan penjual lah. Okay, so akhirnya kami membuat keputusan. Selepas dah survey rumah, saya membuat keputusan tak beli. Tak beli rumah baru. Cukuplah rumah yang ada sekarang ni. Okay, sebab rumah ni dah bebas hutang. Jadi kami hanya mengumpul aset emas. Sebab aset emas yang paling mudah untuk kita kumpul. Okay. Okay, so kita tengok emas ni. Emas ni kalau dia terbakar pun dia tetap masih lagi bernilai. Kalau terbakar emas ni elok lagi tau. Okay. Berbanding kalau kita tengok ini ada kisah yang terjadi kalau tak silap dekat Indonesia kot. Okay, duit dia untuk rolling duit perniagaan disebabkan dia simpan tunai ni kalau terbakar habislah risiko. Dekat mana? Dekat Malaysia ni RM52,000 duit tunai musnah terbakar. Okay. Sebenarnya bukan ni satu kisah. Saya pernah dengar lagi satu kisah juga dekat Malaysia juga. Sama juga. Jadi orang yang berniaga sebaiknya jangan simpan duit dekat rumah kan. Bahaya. Risiko dia macam ni lah. Kalau tak risiko hilang, dicuri, risiko terbakar. Jadi memang rugi. Jadi bila kita ada duit sahaja, duit keuntungan perniagaan terus tukar. Belilah kita untung 1,400, beli satu dinar. Jadi kumpul satu dinar. Yang ni lebih baik sebab emas memang sukar untuk dimusnahkan. Okay. Sekarang ni memang dah jadi trend. Bila orang dah faham perbezaan antara kita ada banyak pilihan kan tabung pendidikan. Bila kita tengok perbezaan antara SSPN, tabung haji dan juga emas ni, kita nampak ada perbezaan dividen tau. Jadi yang paling senang contohnya saya sendiri simpan SSPN sebelum saya kenal aset emas. SSPN yang saya simpan untuk 5 orang anak, dia bagi dividen lebih kurang dalam 2%, 2 ke 3%. Jadi bila saya bertemu dengan aset emas, saya tengok emas meningkat 8 ke 10% kan. Jadi sebenarnya saya dah rugi bertahun-tahun jugalah, rugi bertahun-tahun. Sebab kita tengok anak nak masuk universiti lambat lagi, which is lebih 3 tahun dari sekarang. Jadi duit tersebut sesuai untuk disimpan dalam bentuk aset emas. Okay. So katakanlah pulangan dekat emas, peningkatan nilai emas 8% tahun. Tapi dividen dekat SSPN baru 3%. 8 tolak 3 ada perbezaan sebanyak 5%. Jadi kalau kita simpan selama 10 tahun, 5% darab 10 kita dah rugi sebanyak 50%. Sebab mungkin ada orang tak sedar sebab dia tak buat calculation. Jadi bila kita dah buat calculation baru kita faham. Okay, so that's why memang ramai nenek moyang dulu dia simpan emas untuk pelajaran anak-anak dia sebab dia tahu nilai emas tu akan meningkat. Jadi kalau parents yang bijak, memang ramai dah parents yang buka akaun anak-anak tabung emas ni, dia bermula 1 gram sejak anak lahir. Sejak anak lahir, bayangkan kita ni dah tua, baru ada aset emas, tapi ibu bapa bijak hari ni dia dah daftar akaun anak sejak anak lahir. Jadi anak baby ni dah ada aset emas, bayangkan. Bagus ke tak bagus kan? Dah ada aset emas, kecil-kecil dah ada aset. Jadi kalau kita buat secara konsisten 1 gram setiap bulan, bila dah anak dah habis SPM, insya-Allah dia dah ada 216 gram emas. Okay? So kalau kita tengok 216 gram emas ni hari ni 71,000 nilainya. InsyaAllah cukup kalau anak nak IPTS memang confirm cukup. IPTS insyaAllah cukup juga dia mengikut jenis kursus. Tapi kita kena faham. Itu nilai dia hari ni. Kalau kita tengok harga emas dah meningkat jadi RM400 per gram contohnya, nilai simpanan kita dah lebih RM80,000. Okay, so gram emas tetap sama tetapi nilai dia telah meningkat. Tu yang bagusnya kita simpan emas tu tabung pendidikan anak-anak ni. Okay, so kita nak pastikan anak kita tak buat hutang tau. Tak buat hutang bila dia orang belajar sebab bila dia bila habis belajar, anak-anak yang ada hutang PTPTN ni dia terbeban.
Sebab lepas dah habis belajar dia nak kahwin, dia nak beli rumah, nak beli kereta, macam-macam lagi. Jadi kalau kita dah siapkan tabung pendidikan tanpa mereka berhutang bila belajar, senanglah hidup mereka kan selepas habis belajar. Okay, insyaAllah. So sekarang ni kita masuk kepada kisah-kisah inspirasi. Macam mana ramai penyimpan emas manfaatkan aset emas ni untuk capai matlamat kewangan. Okay? So kita tengok yang pertama. Sekarang dah menjadi trend anak-anak muda menggunakan dina sebagai mas kahwin ataupun hantaran. Kan selalu kan kita dengar. Jadi contohnya dekat sini nilainya lebih kurang dalam 13 dina kalau tak silap. 5 dinar, lepas tu ada 4, mungkin 14 dinar. Jadi kenapa dina dijadikan sebagai hantaran atau mas kahwin? Sebab kalau kita bagi duit ni memang bukan penyimpan nilai. Dia ada risiko bila bagi dekat pasangan, dia terbelanja yang pertama. Yang kedua, dia kalau kita simpan pun nilainya akan susut. Nilai akan susut kerana inflasi. Jadi kalau kita bagi dina untuk mas kahwin atau hantaran, si isteri boleh simpan untuk jangka masa panjang dia sebab nilai dia meningkat. Lepas tu sekiranya berlaku saat kecemasan, tiba-tiba dah ada anak kan, nanti dah kahwin dapat anak, berlaku saat kecemasan memerlukan duit tunai, emas ini boleh dipajak ataupun boleh dijual. Tu yang bagusnya. Bila kita ada aset emas. Macam saya sendiri, waktu tu masih belum ada gold bar atau dinar kan. Jadi bila kita kahwin, kita hanya dapat seketul cincin. Jadi duit hantaran tunai habis terbelanja dah. Itulah risikonya. Okay, so cincin je lah yang lambang perkahwinan dengan pasangan kita. Jadi kalau orang yang ada dinar ni baguslah backup untuk kewangan keluarga. Okay, so yang kedua, tak habis lagi. Yang kedua, anak muda yang selesaikan hutang. Nampak tak? Dia selesaikan hutang menggunakan emas. Jadi sebenarnya memang dah ramai sangat anak-anak muda sekarang ni, daripada mereka mula belajar, dia dah mula simpan aset emas. Kalau ada hutang PT-PTN, dia boleh langsaikan hutang. Dah ramai dah anak-anak muda selesaikan hutang dengan simpanan emas. Okay, yang ni pun sangat memberi inspirasi. Ni kisah bagaimana kita boleh manfaatkan emas ini untuk mencapai impian kepada hartanah yang lebih besar. Biasa orang kata kita hijrahkan. Sebab kita kalau nak beli rumah atau hartanah ni gunakan duit yang besar, bajet yang besar. Tapi kita tengok macam Tuan Bashir Mansur ni, dia dah alihkan dia daripada hasil aset emas dia berjaya buat rumah. Dia ada tanah, okey. Dia berjaya buat rumah. Nampak rumah dia 2 ketul ni. Dia dah berjaya buat rumah hasil daripada membuat tabungan emas. Jadi sekarang ni dah lah dia buat rumah secara tak ada hutang sebab dia gunakan aset emas. Kedua, dia dah dapat create passive income. Hasil daripada rumah yang disewa. Kisah ni memang sangat memberi inspirasi. Dapat 2 in 1 lah. Bina rumah tanpa hutang. Kedua, dapat membina passive income hasil daripada menyewa rumah tersebut, sewakan rumah tersebut. Okay. Yang belah kanan ni pula, ini kisah seorang lagi, rakan kami juga, dia berjaya langsaikan hutang rumah. Dia habiskan settlekan housing loan. Jadi dia dah bebas hutang. Jadi itulah manfaat yang kita boleh capai dengan aset simpanan emas. Kini soalan yang biasa yang orang tanya, bila masa yang terbaik yang untuk kita simpan emas? Of course lah, kalau masa yang terbaik, kalau kita tengok harga emas tadi, kita nak bermula tahun 2000 kan? Sebab 2000 baru RM35. Tapi sebenarnya harga emas tersebut dah jadi sejarah, dah jadi kenangan. Okay? Kita tak boleh lagi kembali ke masa lampau. Apa yang waktu yang terbaik simpan emas ni sebenarnya bila kita ada duit. Memang bila kita ada duit. Sebab katakanlah kalau esok harga emas jatuh, contohnya jatuh RM5 untuk 1 gram. Tapi kalau anda tak ada duit, nak simpan macam mana? Tak boleh juga simpan. Jadi sebab tu kita selalu nasihatkan waktu terbaik adalah simpan waktu kita ada duit, simpan secara konsisten. Sebab harga emas sentiasa orang cakap mahal. Macam saya, harga emas saya yang pertama 265 tahun 2021 waktu pandemik, saya rasa mahal. Tapi waktu tu saya cakap harga emas mahal. Tapi hari ni bila saya throwback balik harga emas 265, of course lah saya cakap tak mahal dah tu. Kan? Sebab hari ni harga dia 321, lagi tinggi. Jadi harga emas yang
yang dah berlalu tu, dah harga emas yang berlalu tu dah jadi sejarah. Kita dah tak boleh ulang kembali. Jadi sekarang lah untuk kita ambil tindakan. Jadi dekat sini, dekat mana kita nak simpan emas, sebenarnya dengan Publigo ni sangat-sangat mudah. Macam tadi saya cerita, kalau kita ada bajet kecil tak mengapa. Dulu orang ingat hanya orang kaya je boleh simpan aset emas. Tapi dengan akaun simpanan emas Gap ni kita tengok 100 kita dah boleh simpan emas. Kumpul gram emas sikit-sikit, tak ada komitmen bulanan pun, tak wajib simpan setiap bulan pun. Katakanlah bila gram emas kita dah terkumpul 6 gram, saya bagi contoh dalam akaun. Jadi kita dah boleh bawa keluar 1 dinar macam ni. Dah boleh bawa keluar. Okay. Untuk orang yang memang ada bajet, dia tak payah simpan dalam akaun Gap pun. Dia terus beli emas fizikal. So emas fizikal yang saya bagi contoh sekarang ni 1 dinar, boleh bayar secara full payment. Bayar full payment dapat emasnya. Ataupun boleh juga dibayar secara syariah easy payment purchase. Syariah easy payment purchase ni maksudnya kita bayar bulanan, sama ada nak bayar 6 ataupun 10 bulan. Habis bayar, dapatlah emas fizikal dekat tangan. Jadi memang sangat-sangat mudah. Dia ikut bajet masing-masing. Macam student, macam suri rumah, selalu pilih akaun emas Gap. Sebab dia boleh bermula 100. Dan anytime ada duit je dia top up. Tu yang paling mudah sekali. Okay? Dulu waktu mula-mula saya nak pilih aset emas dekat mana yang saya nak diversify, sebab saya memang nak diversify waktu tu sebab saya ada duit lebihan. Sebab pandemik duduk rumah kan, ada duit lebihan sebab tak pergi office, ada duit lebihan sebab tak bayar tol. Saya mencari-cari platform simpanan emas. Akhirnya saya bertemu dengan Publigo dan saya tak pandang company lain sebab sebelum tu saya pernah buat dengan Quick Finance House, okay? Tapi saya suka dengan Publigo ni sebab apa? Yang pertama saya tak ragu-ragu sebab dia punya simpanan aset emas dia telah disahkan patuh syariah oleh Amani Advisor. Executive Chairman Amani Advisor ni memang orang yang sangat berpengalaman dalam bidang kewangan dan perbankan Islam, Tan Sri Muhammad Daud Bakar. Boleh Google. Memang orang kenal. Tan Sri Muhammad Daud Bakar ni baru je jadi Tan Sri tahun ni. Dia naik pangkat daripada Datuk. Okay, so itulah saya cari platform yang mudah, iaitu mudah dan patuh syariah adalah Publigo. Berbanding company sebelum ni lah saya buat dengan Quick Finance House. Okay, ni saya bagi contoh apakah itu syariah easy payment purchase. Okay, harga dia 1,400 dia naik dah, dia naik harga daripada semalam. Okay, so 1,400 kita tengok kalau orang yang nak bayar full dia kena bayar 1,400 kan. Tapi kalau orang yang nak buat simpanan secara paksa every month, buat force saving, kita panggil dia force saving, boleh bayar secara bulanan. Dekat sini kita tengok jadual selama 10 bulan. Jadi kita kena follow je tarikh yang telah ditetapkan ni. Okay, so bulan pertama kita kena bayar 155, dia lebih sikit kerana kita perlu bayar charge gold premium, iaitu charge untuk bentukkan emas, dan charge EPP. Easy payment purchase tadi dia ada charge RM5 untuk 1 dinar, right? Sebab tu dia lebih sikit berbanding bulan-bulan seterusnya. Jadi bulan yang kedua dan yang seterusnya hanya 140. Okay, so sangat mudah sebab kalau kita tak buat simpanan paksa, mungkin RM140 setiap bulan kita ni terbelanja benda-benda yang tak berfaedah, macam saya cakap tadi, tudung, beg dan sebagainya. So instead of kita terbelanja, baiklah kita buat simpanan paksa. Dan untuk orang yang biasa main kutu, dah kena stop dah main kutu. Baik buat for saving syariah easy payment purchase macam ni, okay. So bila dah habis bayar, nanti emas akan dihantar secara post berinsurans ke rumah. Okay, so tadi kita berbalik, kita recap sikit yang akaun emas Gap kan. Kan tadi saya cakap akaun emas Gap ni dia boleh bermula serendah 100. Jadi ini adalah contoh-contoh bila setiap kali kita simpan emas, gram-gram emas akan dikemas kini. Dia menggunakan apps, sangat-sangat mudah. Jadi bila gram emas dah terkumpul banyak, bolehlah bawa keluar 1 dinar seperti ini. Ada macam-macam lagi lah. So asalkan kita ada gram emas, kita dah boleh bawa keluar emas fizikal kita. Okay, rasanya tak banyak dah lagi kan? Sikit lagi, ada lagi 2 je. Okay, so saya rasa ini yang terakhir. Ini terakhir sekali slide saya. Nanti boleh tanya je kalau ada soalan. Jadi kelebihan akaun emas Gap ni sebenarnya saya dah cerita juga tadi. Dia pertama sekali daftarnya percuma sahaja. Dan yang kedua, kita boleh mula serendah RM100 sahaja. Yang ketiga, kalau gram emas kita dah terkumpul banyak, kita dah boleh keluarkan emas fizikal.
Gold bar atau dinar, ikut saja pilihan masing-masing. Yang keempat, tiada komitmen bulanan. Jadi ada duit bulan ni simpan 100, bulan depan tak ada duit tak apa. Okay. Dan tiada yuran simpanan. Katakanlah kita ni ada bajet, ada matlamat nak kumpul 1 kilo emas. Boleh kumpul sampai 1 kilo emas tanpa bayar sebarang yuran simpanan. Dan yang terakhir, urus niaga 24 jam sehari. Kalau kita nak beli emas dekat kedai emas, kena tunggu kedai emas buka, kena tunggu office hour, betul tak? Tunggu waktu siang, tapi tidak dengan public gold. Klik atas katil dah dapat aset emas. Macam tu lah GoSaver saya buat. Dia suka monitor harga emas. Kalau harga emas turun, dia klik je dia cakap dia top up emas dia. So siapa yang patut beli emas gap ni? Yang pertama untuk orang yang nak kumpul emas sikit-sikit, sampai banyak dan terus keluarkan emas fizikal. Yang ni memang sesuai lah untuk students, rumah dan semua golongan. Yang kedua, orang yang risau dengan faktor keselamatan. Ada orang dia cakap dengan saya takutlah nak simpan gold bar atau dinar dekat rumah, takut hilang ataupun takut saya ni cuai. Jadi boleh simpan saja dalam akaun Emasgap tanpa keluarkan emas fizikal tersebut. Okay. So yang ketiga adalah untuk orang yang nak pelbagaikan simpanan. Sebenarnya macam saya sendiri, saya memang objektif utama saya memang nak pelbagaikan simpanan. Sebab saya dah simpan letak banyak dekat SB dan tabung haji, saya mencari platform untuk diversify simpanan. Jadi akhirnya bertemulah dengan aset emas 999. Itulah kelebihan dia. Okay. Ada tak sebarang soalan? Rasanya itu saja saya punya perkongsian. Habis dah. Just now pukul 10 lah. Dah habis dah. Tak ada dah.